kasih kepada Muhammad Irwan Johari yang berada di Konti, di studio IKIM FM di Jalan Duta. Dan saya Mas Najas bersama dengan Wakil Ustaz Muhammad Abdullah Alami untuk kita mulakan rancangan ataupun segmen personal di Zahra dari pentas Masjid Al-Syafiri, Masjid Al-Syafiri ini binaannya, dan juga ramai daya tetamu kita, pendengar-pendengar kita, penonton kita bersama kita di pentas sekarang ini untuk mereka dengarkan kupasan bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz. Seperti yang dibawakan oleh Erwan tadi, katanya hilangnya rasa minat menjadi suami isteri. Jadi hari ini macam mana kita nak jadikan rasa minat menjadi suami isteri, Ustaz ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Yang dirahmati Allah, DJ Kak Mas, seterusnya kepada DJ Ustaz Irwan yang ada di Konti, kepada ibu-ibu, akak-akak, abang-abang, ayah-ayah saya yang saya doakan dengan kebahagiaan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedang pendengar tak lupa untuk kita syukur kepada Allah kepada pagi yang berbahagia ni daripada ruang Masjid Al-Syakirin KLCC. Kita dapat kongsikan perkara yang kita insya-Allah mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Dan pada pagi ini sebenarnya dengan hujung tahun, maklumlah hujung tahun ni banyak kenduri kahwin, ramai orang yang maknanya nak dirikan rumah tangga. Alhamdulillah, hari ini ada anak kita dirikan rumah tangga. Kadang-kadang kita tengok anak kita diakad nikahkan, teringat waktu kita akad nikah dulu. Okey, kita tengok kita punya jiran akad nikah, teringat akad nikah waktu kita dulu, mengimbau kembali sejarah waktu kita memula dinikah atau diakad nikahkan. Jadi ada setengah orang menggelar hujung tahun ni sebagai, maklumlah Ustaz, musim mengawan. Okay. Walau bagaimanapun kita doakan kepada seluruh bakal-bakal yang akan mendirikan rumah tangga ataupun yang baru, pengantin baru, pengantin baru ke pengantin lama ke, kita doakan Allah berikan kebahagiaan insya-Allah. Okey. Pada pagi ini kita nak kongsikan sikit mengenai minat menjadi suami dan isteri, ataupun kadang-kadang boleh juga seperti yang disebut tadi, hilangnya rasa minat menjadi suami dan isteri. Saya nak mulakan dengan satu kisah DJ Mas dan seluruh yang mendengar pada hari ini. Dalam awal tahun baru ni, saya memimpin jemaah untuk pergi ke Mekah. Okay. Jadi ketika berada di Mekah tu, kita menziarahilah. Biasa kalau kita pergi Mekah kan kita ziarah itu, ziarah sini. Dan driver bas yang bawa kami baru awal tahun baru ni senyum memanjang, tengah manjang, bawa senyum, jemaah lambat tak komen, dan senyum manjang. Bukan saja dia tu gembira, tetapi kita tengok pun kita jadi gembira. Padahal dia bukan kulitnya putih ataupun mungkin sawo matang macam kita. Orang Sudan kulitnya hitam, tapi mukanya maknanya kita boleh lihat manis saja, manis. Jadi dah habis bawa tu, dalam perjalanan pulang daripada Hudaibiyah, saya tanya dia. Saya kata, "Tuan, saya nak tanya sikit boleh tak?" Saya kata, "Pengalaman saya bawa orang Mekah ke Mekah ni, mungkin ibu-ibu, tuan-tuan, ayah-ayah saya, abang-abang saya mungkin pengalaman kan, kita pergi ke Mekah. Saya kata pengalaman saya bawa orang pergi ke Mekah ni, inilah pertama kali saya jumpa pemandu bas yang senyum aja. Jemaah lambat tak ada komen, kan? Kita dekat Padang Arafah tu, kan biasa orang manjatlah dekat Jabal Rahmah, tak apa kita ada minta ajar situ, kita pun tak tahu yang bujang ke yang kahwin ke naik atas tu, lambat tak marah, sesenyum je. Saya kata inilah pertama kali saya tengok satu orang yang bawa bas senyum saja. Saya tanya dia, "Tuan, nak tanya sikit, kenapa tuan senyum?" Saya tanya. Dia kata, "Aku bawa kau ni aku suka lah. Dan aku suka bawa orang-orang sebagai tetamu Allah ni. Suka. Dia suka dengan kerjanya membawa tetamu Allah." Kemudian saya tanya lagi, "Dah berkahwin dah?" Saya kata, "Sudah."
Isteri kamu orang Sudan juga ke? Tak, isteri aku orang Saudi. Saya menyakat dia, kan? Saya kata, bukan orang kata isteri Saudi ni garang-garang ke? Lebih-lebih kahwin dengan orang luar kan? Garang-garang. Tak, isteri aku isteri yang soleha, alhamdulillah. Aku ada 4 orang anak, alhamdulillah. Aku minat jadi suami. Masya Allah. Kan? Pertama kali saya dengar dalam hidup saya, orang minat menjadi suami. Cuba kita lihat apa iktibar yang boleh kita mulakan mukadimah pada hari ini. Hari ini, namakan saja sama ada kita isteri ataupun kita suami, apakah kita meminati amanah yang Allah beri ke bahu kita ni? Adakah kita minat menjadi seorang isteri? Adakah kita minat menjadi seorang suami? Kerana orang ni apabila dia minat satu perkara, dia akan gembira dengan perkara itu. Orang kalau minat dengan satu perkara, dia akan passionate, dia akan ada rasa sabar dalam satu perkara itu. Dan orang kalau minat kepada satu perkara, dia akan sentiasa mendoakan sesuatu perkara itu. Hari ini, ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya doakan dan kebaikan sekalian, secara jujur kita tanya diri kita ujung-ujung tahun ni ujung-ujung tahun ni kan, selamat tahun baru kan. Hari ini kita tanya secara jujur dalam hati kita, selama kita menjadi suami, mungkin baru diijab kabulkan semalam, ataupun 30 tahun lepas, ataupun 20 tahun lepas, 15 tahun lepas, ada tak perasaan aku minat jadi seorang suami? Kita tanya kita, aku minat jadi seorang isteri. Cuba kita tanya. Dan kadang-kadang apabila kita tak minat menjadi satu perkara, pada satu perkara itu, kita akan rasa terbeban pada satu perkara. Orang ni kalau tak minat satu perkara, dia rasa terbeban dengan satu perkara itu. Jadi hari ini bicara mengenai minat menjadi seorang suami, minat menjadi seorang isteri, kita lihat diri kita. Kalau kita terbeban dalam tanggungjawab kita sebagai seorang suami, kita rasa macam ala penatnya mencari nafkah, ataupun kita kata ala isteri ni asyik bebel je, popet hilang rasa sabar kita. Kita cek, adakah sebenarnya kita ni minat dengan amanah yang Allah telah letak dekat bahu kita ni. Sebab amanah itu sebenarnya daripada lahir lagi telah ditentukan, diletakkan di bahu kita. Ataupun kita sebagai isteri pada hari ini, mungkin kita rasa suami kita ni asyik kita je yang mencari nafkah contohnya kan. Suami buat tak tahu. Ataupun kita rasa terbeban nak layan suami. Dengan kuliah hakim ngantuk bukan main. Semangat malam lain macam. Pernah nak melayan dia. So, kita terbeban untuk melayan suami kita. Kita kena tengok, ada tak kita ni kurang minat dengan amanah ni ataupun tidak. Kalau kita kurang minat, maka kita kena minta kepada Allah untuk Allah bagi minat kepada kita. Sebab perkara ini Kak Mas kan, dan sedang pendengar yang saya kasih sekalian, Rasulullah SAW satu ketika pernah rasa berat di dalam memikul amanah. Pernah. Satu hari Rasulullah rasa terbeban, ya Allah beratnya tanggungan ini. Allah turunkan satu ayat surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi ankadha dhahrak. Maksudnya Allah turunkan ayat ini untuk meringankan bebanan. Bermaksud apa? Dengan ayat Al-Surah Al-Insyirah ini menjadi Rasulullah tu lebih minat pekerjaan dakwah tu. Apa rahsianya yang pertama kita nak kongsikan pada pagi yang berbagi ini, untuk rasa minat dalam rumah tangga kita, rasa minat kita menjadi seorang suami, kita kena ada amalan. Antara amalannya seperti mana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Jadi buka dan seluruh sedang pendengar sekalian, perkara yang penting sekali antara yang kita nak buat, perlunya, wujudnya rasa minat menjadi seorang suami, rasa minat menjadi seorang isteri. Ada rasa minat, kita tidak akan rasa terbeban untuk menjalankan tanggungjawab. Kalau kita hilang minat, kita akan hilang rasa sabar dalam melakukan sesuatu perkara itu. Dan antara amalan yang boleh kita buat adalah bacalah banyak-banyak surah Al-Insyirah.
InsyaAllah Allah bagi minat dalam hati kita, insyaAllah. Okey, kahwin ni satu perkara yang dianjurkan oleh Islam. Ya, perkara yang baik. Orang Melayu kita selalu sebut berkahwin ni maknanya mendirikan masjid. Orang Melayu kita selalu menyebut berkahwin ni seolah-olah mendirikan sebuah mahligai. Tetapi ada satu hadis Nabi SAW. Nabi pernah menegur orang yang nak berkahwin. Peristiwa ini berlaku ketika hijrah. Ketika sahabat ini diperintahkan untuk berhijrah. Dalam ayat Quran turun ayat untuk berhijrah. Kemudian Nabi SAW juga nak berhijrah. Ada satu orang sahabat, dia nak berhijrah kerana nak kahwin. Apakah salah nak kahwin? Tak salah. Kahwin kan benda dianjurkan. Kahwin kan benda yang baik. Tak salah nak kahwin. Tapi sampai di Madinah, Nabi panggil balik. Nabi panggil sahabat ni. Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat. Setiap perkara itu diarahkan dengan niat. Faman kana hijratuhu lidunya awi imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau perempuan yang ada dinikahinya, dia akan dapat benda itu saja. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Dia berhijrah kerana perkahwinannya, dia akan dapat itu saja. Bernikah ni kan bagus. Tetapi kenapa Nabi panggil sahabat ni? Sini jam. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan bermula dengan niat. Faman kana hijratu lillahi wa rasuli fa hijratu lillahi wa rasuli. Siapa berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Siapa dia berhijrah untuk berkahwin, dia akan hanya dapat berkahwin itu saja. Kita bacakan hadis ini, kita bawa hadis ini daripada 1400 tahun yang silam ke tahun 2012. Kita nak lihat praktikal dia, hadis ni. Relevannya hadis ni. Macam tu juga, ketika hari ini kita nak berkahwin, apa yang perlu diutamakan? Yang diutamakan mula-mula sekali kan syariat. Okey? Diajar bernikah tu mulakan dengan pertunangan. Siapa turunkan syariat? Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika nak bercinta, diajar kaedah bercinta. Oh, bercinta tu jangan sampai melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang turunkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari perkahwinan kita pun berakad nikah ni. Imam pun cakap, lepas saya sebut tunai aja, jawab, jangan lama-lama. Aku nikahkan dikau dengan si fulan binti si fulan, si fulanah binti si fulan dengan mas kawinnya 3 atau 80 ringgit tunai. Ingat aku terima nikahnya. Punya nak sambung terus tu sampai imam pun naik. Aku terima nikahnya. Kenapa disuruh kita akad nikah? Itu syariat. Siapa turunkan syariat? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita aja. Okey. Pada malam perkahwinan, biasanya malam yang orang sebut sebagai yang manislah bagi suami isteri. Diajar ketika bersama suami isteri doa juga, iaitu Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Ya Allah, hindarkan kami daripada syaitan. Hindarkan kami daripada syaitan apa yang direzekikan pada kami. Kalau malam tu dapat anak, diminta kepada Allah supaya dihindarkan daripada syaitan. Kenapa katakan nak bersama isteri pun diajar untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana matlamat hidup kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi praktikal macam mana kita nak teruskan rasa minat menjadi seorang isteri, rasa minat menjadi seorang suami, rahsianya kerana kena ada rasa cinta dan minat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, Kak, hari ini kita jadi isteri yang solehah bukan sebab suami kita. Betul? Kalau sebab suami kita, rasanya lama nak cekik dah suami tu kan. Abang, ayah, hari ini kita jadi suami yang soleh bukan sebab isteri kita. Kalau sebab isteri kita, aduh, pening kepala kita, asyik pok-pen kan. Tapi hari ini kita jadi isteri yang solehah, kita jadi suami yang soleh. Kerana apa? Kerana diperintahkan oleh Allah yang sangat kita cintai. Sebab itu apa perangai suami? Kita kata, ya Allah, ampunkanlah suami aku, ya Allah. Doakan suami.
Hari ini apapun perkataan isteri kita, ya Allah aku maafkan isteri aku Tuhan, jadikanlah isteri aku isteri yang solehah ya Allah. Tapi dah 30 tahun ni bila nak dah solehah ni, tapi tak apalah Tuhan. Kalau kita mau jujur, hari ini kita memaki suami kita, tak kisah dalam hati ke dalam lisan, atau kita memaki isteri kita lagi banyak daripada kita doakan mereka. Sebab itu kadang-kadang perangai mereka tetap berterusan. Sebab apa? Kita maki lagi banyak daripada kita doakan. Tapi kan Ustaz, doa tak makbul, makbul pun berbuih-buih mulut tak makbul, makbul pun kena sabar. Sebab Allah kata, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah pada aku, mesti Allah akan mustajabkan. Hari ini kita minta A, ada Allah bagi A. Ya Allah, aku minta suami yang soleh ya Allah. Esok pagi suami kita terus panggil kita, ya aduh makbul doaku Tuhan. Hari ini ada yang kita minta, ya Allah bagi B, sebab B baik buat kita. Ini Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kadang-kadang kau suka kau tak suka satu benda tu baik bagi kamu. Kadang-kadang kamu benci sesuatu, benda tu baik bagi kamu. Jadi kita minta, ya Allah bagi B. Kita minta, ya Allah jadikanlah suami aku suami yang soleh ya Allah. Penat berdoa. Setiap kali berdoa, setiap itulah suami kita buat perangai. Jumpa SMS dia lah, jumpa macam-macam jumpa. Rupanya hari ini kita minta suami yang soleh, Allah bagi anak yang soleh, anak solehah, Masya Allah. Anak tu tak tahun tak lupakan kita. Ada kita minta, ya Allah bagi C, C jalan dapat A, C jalan dapat A. Ada kita minta, ya Allah bagi C, C jalan dapat A. Saya ada satu kes yang saya kendalikan. Saya sebagai pengamal undang-undang awal tahun baru ni. Dia kata, Ustaz, saya syukur Ustaz. Saya hidup saya ni Ustaz, saya tak pernah diuji dalam rumah tangga. Harta okey alhamdulillah, pergi haji alhamdulillah semua. Dekat haji saya berdoa pada Allah, ya Allah kenapa kau tak uji aku? Boleh doa macam tu pula. Jangan doa macam tu. Kita jangan minta sebab Allah uji kita. Kita minta Allah kasih pada kita. Itu diajar. Kenapa kau tak uji aku Tuhan? Suami aku memang baik dengan aku ya Allah. Balik-balik suami dia ada berkenalan dengan seorang perempuan. Kenal dengan seorang perempuan tu, nak kahwin dengan perempuan tu. Amin kau. Okay. Minta sangat kan. Dia sampai tension, sampai pergi hospital, sampai kena rawat. Jumpa saya macam mana Ustaz, saya kata, Kak, doa terus. Kak, apa doa kat Mekah? Saya doa, saya kenapa tidak diuji? Saya nak supaya suami saya terus sayang saya Ustaz. Saya kata, sabar Kak, sabar. Doa terus. Akhir-akhir, rupa-rupanya Allah datangkan perempuan memang ujian bagi suami dia dengan ujian bagi dia. Dia sampai masuk hospital, punya tak tahan tu. Tetapi sampai masa tiba-tiba suami dia tu melupakan perempuan tu dan makin sayang kepada dia. Ada kita minta, ya Allah bagi C, C tu jalan dapat A. Ini rahsia doa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah tu alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang ghaib dan juga yang nyata. Rahsia pertama Bu, Kak, Bang, ayah-ayah sekalian adalah kita kasih kepada Allah. Allah bagi kita rasa minat pada tanggungjawab menjadi seorang suami, tanggungjawab menjadi seorang isteri. Yang keduanya, doa. Kena doa. Kita doa. Jangan kita lupa berdoa. Kadang-kadang kita lupa doa waktu kita senang. Waktu senang, ya Allah ya Tuhanku, aku punya doa macam semalam Tuhan. Amin ya Rabb. Malas nak berdoa. Kan? Doa kena minta, doa biar spesifik, biar tak arah. Ya Allah, suami aku sekian nama bin sekian ya Allah. Dia ni baik Tuhan, cuma tolonglah perbaiki sembahyang dia. Spesifik. Macam kita mengadu kat mak kita, macam tu kita mengadu pada Allah. Ya Allah, isteri aku ni apa lagi lah kurang ya Allah. Hai, aku belikan itu, belikan ini, asyik dia kurang. Doakan nama sekian-sekian, minta pada Allah. Kan? Memang kena doa. Kemudian ada satu hadis yang lain, yang ketiganya, kalau kita kurang minat, mula-mula buat minat. Buat minat. Lama-lama Allah akan anugerahkan benda tu. Mula-mula buat minat. Kita nak gembira, kita tengah sedih hari, nak gembira, mula-mula apa? Diajak oleh ahli psikologi, kat TV pun ada kan? Senyum. Senyum mula-mula hati akan jadi berubah, jadi tenang. Itu Nabi sebut, Iqra'ul Quran fabku fa illam tabku fatabaku. Kau baca Quran taklah menangis. Tak menangis, buat menangis. Nanti menjadi menangis. Macam tu juga kita hari ini nak minat menjadi seorang suami, tapi tak minat macam mana? Buat minat. Lama-lama insya-Allah Allah akan bagi minat itu ke hati. Buat benda tu.
mula-mula. Kan? Bukan buat tu menipu diri, tidak. Kita buat dengan praktikal. Dengan praktikal dia senyuman, senyum, latih senyum. Muka kita ni penuh dengan otot. Kalau kita bersenyum, dia akan menggerakkan otot kita. Orang yang banyak senyum, dia awet muda. Latih senyum tu. Ini penat pakai lotion lotion ini, tapi tak manis-manis juga muka. Sebab apa? Sebab masam. Hati itu penuh dengan kerungsingan dengan suami, masam aja. Ubah diri lah sebenarnya tahun baru ni, insya-Allah. Mudah-mudahan 3 benda tadi itu, minat menjadi tanggungjawab suami ataupun isteri, kena minat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena rasa cinta pada Allah, yang kedua kena doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, buat-buat dulu. InsyaAllah Allah akan anugerahkan. InsyaAllah. InsyaAllah.